Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita baik sahabat-sahabat semua. Apabila sebentar tadi Mahkamah ya membuat keputusan untuk menolak permohonan Sanusi sahabat-sahabat semua. Jadi kalau ditolak maka perbicaraan akan diteruskan. Hotel Sungai Buloh menanti ya MB Lato-Lato daripada Kerajaan PAS Negeri Kedah ini. Jadi mari kita ikuti sahabat semua apa yang berlaku dan kenapa ya Mahkamah memberikan alasan untuk menolak permohonan yang dimohon oleh Sanusi ini. Jadi tanpa buang masa, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. AGC ya Pejabat Peguam Negara tolak representasi Sanusi untuk membatalkan 2 pertuduhan hasut. Jadi terbaik sahabat semua, menarik untuk saya baca kenyataan media ini untuk kita lebih memahami intipati ya kenyataan media ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, dalam prosiding sebutan kes itu hari ini, Timbalan Pendakwa Raya berkata keputusan itu sudah dimaklumkan kepada pihak pembelaan. Jadi representasi yang dikemukakan Menteri Besar Kedah Sanusi untuk membatalkan 2 pertuduhan menghasut ditolak oleh Jabatan Peguam Negara pada 3 Mei yang lalu. Sinar Harian melaporkan dalam prosiding sebutan kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Masri Muhammad Daud berkata keputusan itu telah dimaklumkan kepada pihak pembelaan yang mewakili Sanusi sebelum ini. Pada 18 Julai 2023, Sanusi ya didakwa di Mahkamah Seksyen Selayang atas 2 pertuduhan menyebut perkataan menghasut, menyentuh Sultan Selangor dan juga yang di Pertuan Agong. Saya ulang sekali sahabat semua, ya pendakwaan dan yang dikenakan ke atas Sanusi ini adalah kerana menghasut dan juga menyentuh Sultan Selangor dan juga yang di Pertuan Agong. Jadi inikah pemimpin-pemimpin daripada Parti Islam se-Malaysia sahabat-sahabat semua yang secara terbuka, sembrono, tidak punya otak, ya dikatakan menghasut, memperlekeh kuasa Sultan Selangor dan juga yang di Pertuan Agong yang dilakukan di Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak pada jam 11 malam 11 hari bulan Julai ya tahun lalu. Jadi pengarah pilihan raya Perikatan Nasional itu didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum ya mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Samah memperuntukkan denda sehingga RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun ataupun kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Jadi sahabat semua, penjara 3 tahun sekiranya ya perbicaraan ini berjaya dan juga Sanusi gagal mempertahankan hasutan yang dilakukannya itu, maka beliau boleh dipenjarakan. Dan apabila dihukum penjara sahabat semua, perlu diingat Sanusi bakal kehilangan ya statusnya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dan sekiranya hilang keahlian sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, sekaligus beliau tidak boleh lagi menjadi Menteri Besar Lato-Lato yang tugasnya dia sendiri mengaku katanya tugasnya itu tukang baca saja. Tukang baca umum projek-projek besar selain daripada berkaraoke sepanjang malam dan sebagainya. Jadi pada 1 Februari lalu Sanusi dibenarkan meminda 2 pertuduhan itu ke Mahkamah Tinggi Shah Alam dan pertuduhan itu dibacakan semula dan Sanusi mengekalkan pengakuannya tidak bersalah. Berat nih sahabat-sahabat semua. Ya, sangat berat sebab video bukti semua sudah ada. Apa yang cuba mereka lakukan sekarang ini pada hemat dan pandangan saya adalah untuk melengah-lengahkan perbicaraan ini. Itu saja yang mereka boleh buat. Kerana apa? Bukti nyata, kenyataan secara video yang tular di media sosial ketika itu memang tidak boleh dinafikan lagi bahwa pendakwaan yang dibuat ke atas Sanusi ini ya adalah satu yang menghasut, ya apatah lagi menyentuh isu raja-raja ya ataupun sultan dan juga yang di Pertuan Agong, Sultan Selangor dengan yang di Pertuan Agong sebelum ini.
Jadi sahabat semua, itu dia. Ya, bagi saya ini satu berita yang amat menggembirakan kita. Supaya apa? Supaya perbicaraan pendakwaan ini terus dilakukan ke atas MB Lato-Lato ini. Dan kita harap untuk dibatalkan jangan sekali ya, supaya ya mereka boleh tahu ya sejauh mana mereka menganggap mereka hebat kerana mereka berada dalam sebuah parti yang dinamakan sebagai Parti Islam Malaysia. Mereka anggap mereka bebas untuk membuat kenyataan-kenyataan biadab seperti itu. Tidak, undang negara kita mempunyai undang-undang, sahabat-sahabat semua. Ramai juga yang mengatakan, mana sudah kes Sanusi, kenapa didiamkan, kenapa tidak ada kabar berita? Sabar semua, sahabat semua, negara kita mempunyai undang-undang. Kita kena ikut proses undang-undang perundangan. Ya, kita tidak boleh melakukannya dengan sembrono. Kenapa? Kalau dilakukan sembrono, pihak pembangkang akan melakukan serangan semula. Katanya ini undang-undang rimba dan sebagainya. Itu pandangan saya sebut semua. Saya percaya Anda pastinya gembira menerima perkabaran ini. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin kongsikan satu kenyataan ya daripada Timbalan Presiden Bersatu. Kalau saya tidak silaplah, Timbalan Presiden yang dikenali sebagai PJ ini katanya Bersatu akan file notis untuk kosongkan kerusi 6 ahli parlimen. Ya, Bersatu yang telah memberikan sokongan ya kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Jadi katanya Bersatu bersedia untuk menfailkan notis kepada Dewan Rakyat untuk mengosongkan kerusi 6 ahli parlimennya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Timbalan Presiden Parti itu Ahmad Faizal Azomo, keputusan berkenan dibuat semasa mesyuarat Majlis Tertinggi pada hari Selasa katanya. Susulan itu dia mengarahkan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin mengeluarkan notis itu. Katanya kami telah mengadakan mesyuarat MPT yang dipengerusikan oleh saya sendiri. Hasilnya saya telah mengarahkan Setiausaha Agung Bersatu untuk mengambil tindakan berikutnya mengikut perlembagaan parti terhadap 6 orang ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri. Ini penting katanya kerana parti bukan kami bukan macam Parti UMNO katanya. Boleh pecat orang sesuka hati. Kita ada perlembagaan parti yang harus kita ikut. Namun saya sudah meminta Setiausaha Agung untuk percepat proses berikutnya katanya seperti dilapor utusan online. Awal minggu ini Speaker Dewan Rakyat juga Johari, ya Datuk Johari Abdul berkata, dia masih belum menerima sebarang makluman daripada Parti Bersatu berhubung status 6 ahli parlimennya yang telah berikrar menyokong Anwar berikutan pindahan perlembagaan parti baru-baru ini. 6 ahli parlimen Bersatu itu ialah Zulkifli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik, Jeli, Iskandar Zulkarnain, Kuala Kangsar, Syed Abu Husin, Hafiz Syed Abdul Fazal Bukit Gantang, Suhaili Abdul Rahman Labuan dan Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang. Pada April yang lalu, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan itu ROS meluluskan pindahan kepada Perlembagaan Bersatu, membolehkan parti itu bertindak terhadap 6 ahli parlimen berkenaan. Di bawah perlembagaan yang baru, dipindah ahli parlimen berkenaan mesti segera mengosongkan kursi mereka. Itu antara penilaian ya daripada Parti Bersatu. Tapi pada pandangan saya sahabat semua, ya sebab ahli-ahli Bersatu yang memberikan sokongan kepada kerajaan ini, mereka menyatakan sokongan sebelum pindahan perlembagaan Parti Bersatu itu dibuat. Jadi apa maksudnya sahabat semua? Ya, sekiranya pindahan itu dibuat selepas itu dan mereka membuat keputusan menyokong kerajaan, pastinya mereka termaktub ya di dalam pindahan itu. Tetapi bagi fikiran kita secara rasional lah ya, kita rakyat Malaysia berfikir seperti itu, bahwa perlembagaan itu dibuat selepas tindakan 6 orang ini untuk memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi soalnya kalau selepas itu, sebelum itu dibuat, mereka buat keputusan dan sesudah itu barulah perlembagaan itu dipindah. Adakah perlembagaan ini boleh menyentuh ya ataupun membabitkan ketiga-tiga ini mengikut perlembagaan pindahan perlembagaan Parti Bersatu yang baru itu? Bagi secara logiknya tidak sahabat semua. Pindahan itu tidak harus pergi ke belakang. Dia hanya boleh melakukannya ataupun siapa yang membuat selepas pindahan itu dibuat, pastinya dia akan termaktub ya di dalam perlembagaan itu. Tapi tidak kepada mereka yang melakukannya sebelum pindahan itu dibuat. Ini pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat-sahabat semua? Adakah Anda setuju atau tidak?
Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.